Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid hari ini? Cikgu harap kamu dalam keadaan sihat dan bersedia untuk kita belajar pada hari ini. Baiklah, berikut merupakan standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif pembelajaran yang cikgu tetapkan untuk murid-murid kuasai bagi sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pantun. Adakah murid-murid tahu bagaimanakah untuk melafazkan pantun dengan baik? Bagi melafazkan pantun dengan baik, perkara yang perlu kita titik beratkan dalam penyampaian pantun adalah rima dan jeda. Apakah yang dimaksudkan dengan rima dan jeda? Sekarang, cikgu mahu murid-murid untuk membuka buku teks jilid 1 muka surat 47. Baiklah, sekarang kita akan bersama-sama mendengar cikgu melafazkan pantun bertajuk Utamakan Kebersihan Diri. Masak kari si ikan kaci, potong bersegi sayur umbut. Peralatan diri hendaklah suci, berus gigi dan sikat rambut. Mawar mekar disinari mentari, petik setangkai si gadis desa. Baju bertukar setiap hari, tubuh memakai baru selesa. Kain lusuh bawa ke dapur, boleh dibuat pengalas kaki. Kasut dibasuh kemudian berkapur, cantik dilihat tidak berdaki. Rumpun pandan melindung telaga, daunnya lebat bertingkat-tingkat. Seluruh badan bersih terjaga, barulah sahabat hendak mendekat. Okey, baiklah, daripada pantun yang cikgu lafazkan tadi, itu merupakan intonasi yang betul untuk melafazkan pantun. Okey, jadi apabila kita melafazkan pantun, perkara utama yang perlu kita titik beratkan bagi mewujudkan intonasi yang betul ialah jeda. Apakah itu jeda? Jeda ialah hentian di tengah baris pantun. Jeda ini sangat penting kerana dia akan mewujudkan intonasi ketika kita melafazkan pantun. Jika kita tak menggunakan jeda ketika melafazkan pantun, intonasi melafazkan pantun itu adalah tidak betul. Contohnya, kita tengok pada rangkap kedua. Mawar mekar disinari mentari, petik setangkai si gadis desa, baju bertukar setiap hari, tubuh memakai baru selesa. Okey, itu yang kita tak menggunakan jeda. Tapi kalau kita menggunakan jeda, dia akan menjadi seperti ini. Mawar mekar disinari mentari, petik setangkai si gadis desa. Baju bertukar setiap hari, tubuh memakai baru selesa. Okey, jadi kamu dapat bezakan antara penggunaan jeda dan tidak menggunakan jeda. Jadi jeda ni dia berada di tengah-tengah baris pantun. Maksud dia kita berhenti sekejap. Okey, dalam contoh kalau dalam baris pantun tu ada 4 perkataan, kita berhentikan pada perkataan yang kedua, kemudian baru disambungkan perkataan seterusnya.
Okey, baiklah. Sekarang cikgu akan menerangkan berkaitan dengan rima. Apa itu rima? Rima ialah bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Okey, bahasa mudah yang untuk kita memahami apa itu rima. Rima ni dia lebih kepada suku kata di akhir di akhir baris tu dia sama. Contoh kita lihat setiap rangkap untuk pantun utamakan kebersihan diri dia mempunyai 4 baris. Kita tengok untuk contoh yang pertama. Baris pertama, masak kari si ikan kaci. Okay, ini ialah baris pertama. Potong bersegi sayur umbut. Ini ialah baris kedua. Peralatan diri hendaklah suci. Itu ialah baris ketiga. Berus gigi dan sikat rambut. Itu ialah baris yang keempat. Okey, berdasarkan kepada rangkap yang pertama ni, kita tengok baris 1 dan baris 3 dia mempunyai rima yang sama, iaitu CIC. Okay, baris pertama dia suku kata akhir dia ci, dan baris ketiga suku kata akhirnya juga ci. Okay, ini rima untuk baris pertama dan baris ketiga. Kita tengok pula untuk baris kedua, rima akhir dia but. Okay, but untuk baris kedua dan but untuk baris keempat. Untuk mudah pemahaman, untuk baris yang nombornya ganjil, contohnya baris pertama dan baris ketiga, dia mesti mempunyai rima yang sama. Macam tu juga dengan untuk baris yang genap, iaitu baris kedua dan baris keempat, dia mempunyai rima yang sama. Jadi ingat, mudah je. Okey, baris pertama dan baris ketiga mesti rimanya sama. Baris kedua dan baris keempat mempunyai rima yang sama. Okey, baiklah. Cikgu bagi contoh yang kedua. Kita tengok pada rangkap ketiga. Okey, baris pertama rangkap ketiga ialah kain lusuh bawa ke dapur. Okey, baris kedua pula boleh dibuat pengalas kaki. Kasut dibasuh kemudian berkapur. Itu ialah baris ketiga. Dan baris keempat, cantik dilihat tidak berdaki. Okey, macam cikgu cakap tadi, kita tengok baris yang ganjil iaitu baris pertama dan baris ketiga, dia mempunyai rima yang sama. Dan manakala baris kedua dan baris keempat, iaitu baris yang nombornya genap, dia mempunyai rima yang sama. Jadi murid-murid ingat, senang je untuk baris yang nombornya ganjil. Okey, contoh 1, 3, 5, 6. Cikgu minta maaf. Baris yang punya nombor yang ganjil 1, 3, 5, 7. Okey, itu nombor ganjil. Jadi bila nombor ganjil, dia mesti rima yang sama. Okay, kita tengok pula baris nombor yang genap, contohnya 2, 4, 6, 8. Itu nombor genap. Bila nombor genap, dia mesti rima yang sama. Okay, jadi kita tengok kat sini yang baris pertama rima akhir dia pur, dan baris ketiga rima akhir dia pun pur. Okay, jadi kita tengok pula baris yang genap. Okay, rima akhir baris genap nombor 2 ki, dan baris keempat ki. Jadi dia berselang seli. Okey. Okey, cikgu harap murid-murid dapat faham apa itu rima dan jeda. Okey, sekarang kita akan ke
aktiviti bertulis. Baiklah, sekarang untuk aktiviti bertulis, cikgu mahu murid-murid sediakan buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 muka surat 54. Aktiviti yang pertama, cikgu mahu murid-murid lengkapkan pantun bertajuk Jagalah Kesihatan Diri. Okey, cikgu ingatkan, pastikan kamu melengkapkan pantun ini menggunakan rima yang betul. Contohnya, cikgu bagi, kita tengok rangkap yang pertama. Pergi ke hulu mencari selasih, duduk berehat makan keria. Okey, kita tengok rangkap pertama mesti cikgu minta maaf. Baris pertama mesti sama dengan baris yang ketiga. Jadi kita tengok perkataan akhir dia, rima akhir dia sih. Jadi untuk rangkap untuk baris yang ketiga mesti rima akhir dia juga sih. Okey, kat sini kita tengok apa perkataan yang mempunyai suku kata sih di belakang. Kita tengok itu bersih. Jadi utamakan selalu makanan bersih. Kita tengok untuk baris kedua, dia mesti sama dengan baris yang keempat. Rima akhir baris kedua ialah ria. Okey, jadi kita cari apa perkataan yang suku kata akhir dia ria. Okey, jadi kita tengok ceria. Jadi badan sihat, hidup ceria. Okey, jadi pergi ke hulu mencari selasih, duduk berehat makan keria. Utamakan selalu makanan bersih, badan sihat, hidup ceria. Okey, itu ialah contoh yang pertama bagi rangkap yang pertama. Jadi cikgu nak kamu pastikan jawapan yang kamu pilih ialah bersesuaian untuk rangkap yang kedua, ketiga dan keempat. Baiklah, sekarang kita akan pergi ke aktiviti yang kedua. Setelah murid-murid selesai melengkapkan pantun, cikgu minta murid-murid berlatih melafazkan pantun. Okey, apabila murid-murid telah menguasai melafazkan pantun dengan intonasi yang betul, cikgu mahu kamu rakam. Okey, rakam cara kamu melafazkan pantun, sama ada kamu rakam menggunakan audio ataupun video. Okey, setelah dah siap rakaman tu, dah berpuas hati dengan cara kamu melafazkan pantun, hantar rakaman kamu kepada cikgu melalui Telegram personal cikgu. Okey.